InsyaAllah kita akan start tepat pukul 9.30 lah. InsyaAllah ta'ala. Sekejap benda setting dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasulina al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita akan sambung pada majlis yang kedua pada pengajian kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karangan Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumina wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. قال التنبيه الأول في معنى لفظ الشمائل. التنبيه الأول, peringatan yang pertama, tambih yang pertama pada makna lafaz syama'il. Hiya fil asli, hiya yakni asy-syama'il. Syama'il pada asal yakni pada asal makna syama'il secara lughah al-akhlaqu wat-taba'i'u, akhlaq dan tabi'at. Tabi'at dan akhlaq ni apa? At-taba'i' ni jamak kepada tabi'ah. Jamak pada tabi'ah. Ialah suatu perkara yang menjadi jati diri. Manusia ni bukan benda tu dia ajar. Benda tu sudah jadi jati diri. Kalau berlaku musibah, dia akan senyum, dia akan sabar. Tanpa dia perlu maknanya usaha benda tu. Bermaksud sabar telah menjadi jati diri tabiat kepada seseorang. Itu maksud asal syama'il. Qala fil qamus. Qamus ini al-qamus al-muhit. Karangan Syekh Fairuz Abadi. Asy-syimalu at-tab'u wal jam'u syama'ilu. Intaha. Syimal taba', yakni satu. Jamaknya syama'il. Wa qala fi lisanil Arab, dan berkata Ibnu Manzur dalam lisanul Arab, mufraduha syimalun. Satunya shimal bikasri shin. Qala Jarirun al-Yarbu'i, seorang penyair, disebut wa ma laumi akhi min shimaliya. Dia mendatangkan, Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani mendatangkan syawahid pada perkataan syama'il ataupun shimal. Wa qala Sakhrun akhul Khansa, berkata Sakhr, seorang penyair di zaman jahiliyah yang merupakan abang kepada Al-Khansa. Al-Khansa ini ialah sahabiyah, sahabat perempuan yang menjadi
penyair di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam beliau. Abasyatmi inni qad asabu karimati wa allaysa ihda'ul khana min shimalia. Shimalia itu syahid kita. Perkara yang kita nak perhatinya pada shimalia. Wa qala akhar, berkata penyair yang lain pula, humu qaumi wa qad ankartu minhum syama'ila buddiluha min shimali. Ai ankartu akhlaqahum. Thumma qala fi maddatiha aidan. Siapa ni? Qala di sini. Ilah Ibnu Manzur berkata dalam Lisanul Arab, washimalu khaliqatur rajuli. Shimal itu akhlak bagi seseorang lelaki, seseorang manusia. Yani tabiatnya wa jam'uha syama'il, jamaknya syama'il. Wa innaha lahasanatus syama'il. Contoh ayatnya, innaha lahasanatus syama'il, sesungguhnya dia seorang perempuan baik pada akhlak. Wa rajulun karimus syama'il, dan seorang lelaki karim, pemurah pada syama'il, ai fi akhlaqihi wa mukhalatatihi, pada akhlaknya dan pada pergaulannya. Intaha. Wa qad ista'mala ulama'ul hadits syama'ila fi akhlaqihi syarifati sallallahu alaihi wasallam ala asliha wa fi awsafi suratihi adh-dhahirati aidan ala sabilil majazi fa'lam dhalika. Kata pengarang, telah menggunakan ulama hadis perkataan syama'il pada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asliha, atas makna asal, yakni bermaksud akhlak, bermaksud tabiat. Wa fi awsafi suratihi adh-dhahirati aidan, dan pada sifat-sifat surahnya, gambarannya yang zahir juga, atas jalan majaz. Fa'lam zalika, kerana maksud asal syama'il ialah yang berkaitan dengan barang dalaman akhlak seseorang itu. Tetapi digunakan juga syama'il, termasuk juga dalam syama'il, erti kata syama'il ialah anggota luaran, tubuh badan Nabi. Nabi tinggi macam mana, mata Nabi macam mana, masuk juga dalam syama'il, atas jalan majaz. Fa'lam zalika. At-tanbihus tsani, perhatian yang kedua, fil fawaidi al-maqsudati min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Pada fawaid, jamak kepada faedah, yakni perkara-perkara yang kita boleh ambil faedah, al-maqsudah, dari yang ditujukan, yang menjadi tujuan, min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, daripada pengumpulan syama'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan apa kita nak kumpul, seorang ulama itu mengumpul syama'il Nabi? Katanya pengarang, laisal maqsudu min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam mujarrada ma'rifati ilmin tarikhiyin tamilu ilaihi nufusu wa tajnahu ilaihi alqulubu wa yutahaddatsu bihi fil majalisi wa yustashhadu bihi 'ala al-maqasidi wa nahwi dzalika minal fawaidi. Bukanlah tujuan mengumpul syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk mengetahui ilmu tarikhin, mengetahui ilmu sejarah. Tamilu ilaihin nufus, yang cenderung kepadanya nufus, nafsu-nafsu. Wa tajnahu ilaihil qulub, dan cenderung juga kepadanya hati-hati. Dan sekadar menjadi tujuan untuk diceritakan di dalam majlis-majlis. Wa yustashhadu bihi 'alal maqasid, ataupun dijadikan syahid, dijadikan bukti pada
tempat-tempat pada tujuan si mutakallim, orang yang bercakap. Wa nahwi dzalika minal fawaid, dan banyak lagi daripada fawaid, tujuan tarikhiyah, sejarah, yang dari sudut sejarah. Wa innamal maqsudu, yakni tujuan kita ni bukan sekadar tu, bukan sekadar nak sedap dengar, menjadi halwa telinga, tidak cukup dengan itu. Wa innamal maqsudu min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fawaidu ukhra muhimmatun fid din. Hanya tujuan mengumpulkan syama'il Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada padanya fawaidu ukhra muhimmatun fid din. Fawaid yang lain yang penting di dalam agama. Minha, antaranya at-taladzuzu bi sifatihil aliyah wa syama'ilihir radiyati sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya ialah at-taladzuz, berasa lazat. Nak boleh rasa lazat itu, nak husulul ladzah. At-taladzuz ay husulul ladzah bi sifatihil aliyah, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha sempurna. Wa syama'ilihir radiyah, dan syama'ilnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diredai, yang menjadi penyejuk mata hati. Wa minha, dan lagi juga tujuannya ialah at-taqarrubu ilaihi sallallahu alaihi wasallam wastijlabu mahabbatihi wa ridahu bi dzikri awsafihil kamilati wa akhlaqihil fadilah. Antaranya juga ialah mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wastijlabu mahabbatih, dan nak tarik cintanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ridahu, dan redanya. Redha siapa ni redanya? Redha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana dengan sebab khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi akan mencintai orang yang berkhidmat tersebut. Waridahu, waridan Nabi bi dzikri awsafihil kamilati, dengan menyebut sifat-sifatnya yang maha sempurna. Boleh ke sebut sifat maha sempurna bagi Nabi? Boleh. Dari sudut kemanusiaan, dari sudut manusia. Adapun hakikat sebenarnya yang maha sempurna Allah Ta'ala, itu dari sudut secara mutlak. Adapun dari sudut manusia ni, golongan manusia, golongan makhluk, maka yang maha sempurnanya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhlaqihil fadilah, dan juga dengan menyebut akhlak-akhlaknya yang mulia. Tak ada sifatnya, sifat luaran, dan akhlaknya, perangai dalam Nabi yang mulia. Kama yataqarrabu asy-sya'iru ilal karimi bi dzikri awsafihil jamilah, seperti mendekatkan diri seorang penyair kepada Al-Karim bi dzikri awsafihil jamilah wa khisalihin nabilah, kepada orang yang pemurah dengan menyebut sifat-sifatnya yang comel dan akhlaknya yang nabilah, ay al-azimah, yang agung. Seperti seorang penyair ni, bila dia sebut kepada orang biasa, bukan kepada Nabi SAW, kerana ada sesuatu benda yang kita nak di belakangnya. Yakni dulu orang penyair-penyair ni akan bersyair di hadapan raja, bersyair di hadapan orang-orang kaya, puja. Orang Terengganu panggil pong lah, pong. Puji kaya, banyak pitih tapi tak bazir, beri cari kepada orang miskin dan sebagainya. Begitu. Begitu juga Nabi SAW. Kita nak biar Nabi cinta pada kita. Sebab tu kumpul syama'il tu. Sebab tu tujuan utama kumpul syama'il. Wala syakka anna jam'a syama'ilihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nashraha wa afdalu wa akmalu min madhihi bil qasaid. Sebut oleh musannif kita, tak syak lagi
bahawasanya mengumpulkan syama'il Nabi SAW dan menyebarkannya lebih afdal dan lebih sempurna daripada memujinya Nabi SAW dengan qasidah-qasidah. Ni katanya Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Baca syama'il, mengajar syama'il lebih afdal daripada kita baca qasidah. Waqad radiya amman madahahu biha ka Hassan. Dan sesungguhnya telah meredai oleh Nabi SAW dengan orang yang memuji Nabi dengan qasidah seperti Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit, umurnya beliau hidup selama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 60 tahun dalam zaman jahiliyah, 60 tahun zaman Islam, 120 tahun hidup. Wa Abdullah ibn Rawahah, penyair Nabi SAW, orang Ansar yang meninggal dunia dalam peperangan di Syam, di peperangan Mu'tah. Wa Ka'b ibn Zuhair radhiyallahu ta'ala an, dan Ka'ab ibn Zuhair, ahli Najd, perkampungan Najd, yang masyhur dengan qasidahnya Banat Su'ad. Banat Su'ad tu Ka'ab bin Zuhair lah. Wa kafa'ahum ala dhalika, dan Nabi SAW memberi upah dengan puji-pujian tersebut, beri duit. Fala syakka, maka tak syak lagi, annahu yarda amman ya'tani bi jam'i syama'ilihi wa nashriha sallallahu alaihi wasallam. Tak syak lagi bahawasanya Nabi SAW meredai orang yang mengambil cakna dengan mengumpul syama'il dan juga menyebarkannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana apa? Kerana bizikri salihin tatanazzalur rahmat, dengan sebutnya nama salihin turunnya rahmat Allah Ta'ala. Maka bagaimana pula kalau kita sebut Sayyidus Salihin, ceritanya Sayyidus Salihin, ketua kepada orang salihin, yakni Nabi kita Muhammad SAW, lebih lagi tinggi. Wa minha, dan antaranya juga, antara tujuannya ialah ta'arruduna limukafa'atihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ihsanihi ilaina, membentangkan balas budi. Kita tulis qasidah, tulis syama'il ni, ulama tulis syama'il ni tujuannya nak balas budi Nabi SAW ala ihsanihi ilaina, di atas berbuat ihsannya Nabi SAW kepada kita semua. Kerana tanpa Nabi SAW kita tak kenal Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW itu adalah wasitah, pintu, jalan untuk kita sapa antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Wa inqadhihi iyyana min zulumatid dhalali ila anwaril huda, dan juga nak balas budi pada Nabi SAW dengan sebab Nabi menyelamatkan kita daripada kegelapan kesesatan, daripada gelapnya kesesatan kepada cahayanya hidayah. Wa minasyaqawatil abadiyah ila sa'adatis sarmadiyah, dan daripada syaqawah, kecelakaan abadi, kecelakaan yang berpanjangan, kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Moga-moga Allah Ta'ala mematikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi ni'matun kubra la tumkinu muqabalatuha bi syai'. Dan ini semua ni tadi, yakni Nabi selamat kita daripada celaka kepada kebahagiaan, daripada gelap kepada cerah. Semua itu nikmat yang maha besar, yang tidak mampu dibandingkan. Muqabalatuha ay muwazanatuha, tidak mampu dibandingkan dengan sesuatu perkara pun. Wala yaqdiru ala mukafa'atihi 'alaiha illa Allah Ta'ala, dan tidak mampu juga dibalas atasnya jasa-jasa tu, nikmat-nikmat tu,
kecuali Allah Ta'ala. Fajazahullahu ta'ala anna afdala ma jaza bihi mursalan amman ursila ilaih. Maka moga-moga Allah Ta'ala memberikan ganjaran, sebaik-baik ganjaran dengan apa yang diganjarkan kepadanya, mursalan amman ursilai, diutuskan bagi sesiapa yang diutuskan kepadanya. Fa innahu anqadhana bihi minal halakah. Moga-moga Allah memberi ganjaran kepada Nabi SAW dengan sebaik-baik ganjaran. Fa innahu anqadhana bihi minal halakah. Kerana sesungguhnya Nabi SAW menyelamatkan kita daripada halakah, daripada kehancuran. Wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas, dan menjadikan kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dan kebaikan kita hari ini, kebaikan umat hari ini sebab siapa? Sebabnya Nabi SAW. Yakni khairiyatul ummah bi khairiyatin nabiyyi bi khairiyati nabiyyiha. Kebaikan umat itu asbabnya daripada keagungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'ini nabi dinihi alladhi irtada wastafa bihi malaikatah. Beragama dengan agama yang Allah Ta'ala redha, wastafa bihi malaikatah, dan jadi agung dengan sebab agama itu malaikat Allah Ta'ala. Jadi Nabi SAW diutus juga kepada malaikat. Ya, diutus. Yakni bertambah kemuliaan malaikat dengan sebab terbitnya Nabi SAW kepada bumi yang fana ini. Wa man an'ama alaihi min khalqih falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hazzan fi dinin wa dunya. Wa man an'ama alaihi min khalqih, dan juga orang yang diberi nikmat atasnya daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Yakni nikmat-nikmat juga dari yang dikurniakan kepada nabi-nabi dan siddiqin, syuhada, semua sekali itu, semua itu boleh hasil daripada Nabi SAW juga. Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat, dan kita ini tidak hidup, tidak berpetang-petang asalnya. Yakni di situ wa falam tumsi walam tusbih. Kita ni tidak selek mata, kita tidak kejam mata sehari-hari dengan nikmat yang sempurna, nikmat yang terbit kepada kita. Wala batanat, dan nikmat yang batin, nikmat yang tidak nampak di hadapan mata. Nilna biha hazzan fi dinin wa dunya, yang kita dapat daripada bahagian agama dan dunia, bahagian akhirat dan dunia. Au rufi'a biha anna makruhun fihima, ataupun diangkat sesuatu perkara yang dibenci daripada keduanya, yakni dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Au fi ahadin minhuma, ataupun pada salah satu daripada keduanya. Illa, kecuali wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuhal qaidu ila khairiha. Semua tadi tu diangkat perkara yang dibenci, berlaku perkara yang kita suka. Semuanya adalah kerana sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebabnya al-qaidu ila khairiha, yang memimpin kepada kebaikannya. Wal hadi ila rusdiha, dan yang menunjuk kepada bimbingannya. Semua benda tu boleh nikmat, semua tu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nak syukur ni, tulis syama'in. Gitu. Wa hadhihi al-ibaratu min qawlih, dan ini ibarat daripada katanya, kata musannif fajazahullahu ila akhirih tu, ibaratu imamina Syafi'i.
Ibarat imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Naqaltuha min risalatih. Aku nukilkan daripada kitab risalah Imam Syafi'i. Usul fiqh yang ma'ruf. Allati rawaha anhu sahibuhu Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Yang diriwayatkan oleh pendampingnya, yakni Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Wa minha. Antara tujuan lagi pula anna ma'rifata syama'il syarifati tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam. Antara tujuan kumpul syama'il dan sebonya pula ialah kerana makrifah, pengetahuan tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kepada mahabbah. Sebab kita cinta pada Nabi ni sebab kita belajar syama'il. Li'anna al-insana majbulun ala hubbis sifatil jamilati wa man ittasafa biha. Kerana sesungguhnya manusia ini tertarik. Manusia ini tabiatnya ala hubbis sifati al-jamilati wa man ittasafa biha. Tabiat manusia ini tabiatnya ialah sayang, cintakan sifat-sifat yang molek. Wa manita sofa biha, dan orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Itu memang tabiat dah. Orang kafir ke orang Islam, budak kecil ke budak baik, orang yang bersifat dengan sifat baik, orang wibitih kepada kita, kita suka. Dah. Wala ajmala wala akmala min sifati sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang lebih comel, tidak ada yang lebih sempurna daripada sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka anna man yattali'u 'alaiha wa lam yakun matbu'an 'ala qalbihi bi tabi'id dhalal yuhibbu sahibaha sallallahu alaihi wasallam biyaqin. Maka tak syak lagi pula bahawasanya orang yang ittila', orang yang mengkaji pada syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hatinya tidak dipatri dengan pateri kesesatan. Apa pateri kesesatan ni? Pateri kesesatan ialah takabur. Orang yang membaca sesuatu kitab dengan takabur tak akan boleh futuh. Orang yang baca syama'il, dia baca dalam keadaan takabur, dia akan jadi kerah hatinya. Jaga baik-baik. Dengan sebab takabur lah kita tak boleh ilmu. Dengan sebab takabur lah iman tak masuk. Dengan sebab takabur lah iblis tak hormat pada Nabi Adam alaihissalam. Yuhibbu sahibaha sallallahu alaihi wasallam biyaqin. Orang yang mengkaji syama'il dan hatinya tidak dipateri dengan pateri kesesatan akan mencintai pemilik syama'il itu, yakni sallallahu alaihi wasallam dengan yakin. Dengan yakin. Baik. Jadi ada tak tanda cinta pada Nabi SAW? Lagu mana kok kalau orang ni cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang cinta pada Nabi SAW ni yang paling besar sekali, dia mencintai apa yang Nabi suka, mencintai apa yang Nabi cintai, dan membenci dengan apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya itu ikut pada Nabi SAW. Bukan hawa nafsu dia tu menjadi raja kepada dirinya, kepada akalnya. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan Nabi Allah Ta'ala menjadikan ganjaran seseorang hamba itu di atas baiknya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh mahabbatullah. Orang yang betul-betul sayang pada Nabi boleh sayang daripada Allah Ta'ala, boleh kasih sayang Allah Ta'ala. Dan orang yang nak sayang Allah Ta'ala pula lazim, wajib dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau mu sayang, mu cinta pada Allah, mu ikut aku sungguh. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita sayang pada Nabi, Allah Ta'ala sayang kepada kita dengan sebab kita sayang pada Nabi. Hebat. Wa bimiqdari ziyadati mahabbatihi wa naqsiha takunu ziyadatul imani wa naqsuh. Dengan qadar bertambahnya cinta kepada Nabi SAW dan berkurangnya cinta pada Nabi SAW menjadi neraca kepada tambahnya iman dan kurangnya iman. Sama juga dengan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam Min Adabil Islam. Pada bab menyebut Sayyidina. Lambang orang ni sayang, lambang orang ni beriman ni, nak tahu mana? Tengok pada cinta dia pada Nabi SAW. Cinta pada Nabi kuat. Cinta pada Nabi tinggi. Maka tinggilah iman dalam diri dia. Barridallahi ta'ala wa sa'adatul abadiyatu wa na'imu ahlil jannati wa darajatuhum fiha. Jami'u dhalika yakunu bimiqdari mahabbatil abdi lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ziyadatan wa naqsa. Kama anna sakhatallahi ta'ala wa syaqawatal abadiyah wa azaba ahlin nari wa darakatihim fiha yakunu bimiqdari bughdihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ziyadatan wa naqsa. Dia kata apa panjang-panjang? Disebut baridallah, bahkan redha Allah Ta'ala dan kebahagiaan yang abadi. Serta juga nikmat ahli syurga dan darjat dalam syurga itu. Semuanya itu dengan ditimbang dengan qadar mahabbah seseorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang ataupun bertambah. Banyaknya bertambah cinta pada Nabi, tinggilah darjatnya. Kurangnya cinta pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuranglah, rendahlah darjatnya dalam syurga. Kama anna saqatallahi ta'ala, seperti mana benci Allah Ta'ala dan kecelakaan yang berpanjangan itu serta azab ahli neraka dan tingkatnya dalam neraka itu dengan qadar benci seseorang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak dah sikit. Sebab apa orang munafik paling duduk di bawah sekali? Sebab orang munafik paling benci Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atas orang munafik, orang Kristian dulu ke orang Yahudi dulu? Orang Yahudi dulu, sebab orang Yahudi lebih benci pada Nabi SAW. Atas lepas tu pula orang Kristian dan sebagainya. Siapalah? Nauzubillah min zalik. Wa minha, dan antara lagi pula, antara apa ni? Antara fawaid yang menjadi tujuan kumpul syama'iyah ini, ittiba'uhu wal iqtida'u bihi liman waffaqahu Allah Ta'ala fima yumkinu bihi liqtida'. Nak ikut pada Nabi SAW, nak menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah, sebagai role model bagi orang yang Allah Ta'ala beri taufik pada dirinya, berkisar pada barang yang boleh kita ikut. Sebab apa? Sebab ada juga sesuatu yang tidak boleh kita ikut, seperti puasa wisal, puasa berpanjangan. Seperti juga bernikah lebih daripada 4. Bernikah tanpa wali dan tanpa saksi. Semua itu adalah khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kita tak boleh ikut. Ada sunnah boleh ikut. Kasakhaihi wa hilmih. Seperti murah hati dan hilmih, lembutnya Nabi SAW. Wa tawadu'ih, dan tawaduk Nabi. Wa zuhdih, dan zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhud ni apa zuhud? Tidak condong hati kepada dunia, bergantung kepada Allah Ta'ala, tu zuhud. Wa ibadatih, dan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairiha min makarimi akhlaqi, dan selain daripadanya pada akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat Nabi yang terpuji. Wa syara'i fi ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, dan kebaikan, kemuliaan ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti benar cakap Nabi, malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang agung. Wa dzalika mustawjibun limahabbatillahi ta'ala allati fiha sa'adatud daraini. Dan semua tadi itu ikut Nabi semua itu. Yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menjadi sesuatu perkara yang mewajibkan bagi mahabbah Allah Ta'ala yang menjadi sebab kepada sa'adatud daraini, yang menjadi sebab kepada bahagianya di dunia dan di akhirat. Dan tanda mahabbatullah Ta'ala antaranya disebut oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Haji, mendahulukan urusan Allah Ta'ala atas hawa nafsu, menjaga batas-batas syarak, beriltizam dengan taqwa dan wara', dan rindu untuk bertemu kepada Allah Ta'ala. Lagi pula tidak takut kepada mati, kosong hatinya daripada takut kepada mati, dan redha dengan setiap qadaknya, suka kepada kalam Allah, cinta kalam Allah, dan suka mendengar kalam Allah. Gerun hati ketika mana mendengar kalam Allah, dan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Jadi antara kita nak tahu dia ni sayang pada Ta'ala sungguh tak, tengok dia sayang pada Nabi bagaimana. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ja'alana Allah Ta'ala minal muttabi'ina lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi syar'ihil qawim. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita daripada pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada syaraknya yang maha teguh. Wa siratihil mustaqim, dan jalannya yang maha lurus. Wa hasyarana tahta liwa'ih, dan mengumpulkan kita di bawah panjinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi zumrati ahli mahabbatih, pada kelompok ahli mahabbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaihi wa alaihi wassalatu wattaslim. Al-babul awal. Kita masuk, habis bab muqaddimah. Kita masuk kepada bab yang pertama. Fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa asma'ihi syarifati wa fihi faslan. Bab yang pertama ni ialah pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama Nabi, serta dan pada dalamnya ada dua fasal. Fasal yang pertama, fi nasabihi syarifi sallallahu alaihi wasallam, pada ceritanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal kedua tentang nama Nabi. Baik. Huwa sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah. Dialah bagindalah Nabi SAW, namanya Muhammad. Ibnu Abdillah, anaknya Abdullah. Ibni Abdul Muttalib, anak kepada Abdul Muttalib, yang nama sebenarnya Syaibatul Hamd. Ibni Hashim, anak Hashim. Ibni Abdi Manaf, anak Abdul Manaf. Ibni Qusay, Ibni Qusay. Ibni Kilab. Kilab ni anjing lah. Anjing. Jadi orang Arab ni dia suka beri nama anak-anak lelaki dengan nama haiwan. Dengan nama haiwan yang bekeng-bekeng. Beri nama rimah, beri nama serigala, beri nama anjing. Untuk menguatkan semangat melawan musuh-musuh mereka di dalam medan peperangan. Dan mereka menamakan hamba-hamba dengan nama yang lembut-lembut. Rizqun, rezeki. Marzuk, diberi rezeki. Kerana hamba ni kerja dia cari rezeki, cari untuk makan dia. Maka tafa'ul hasan, moga-moga dengan sebab nama dia rezeki, nama dia rizqun, maka murahlah rezeki. Tu. Ibni Murrah.
Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr. Nama Fihr, nama asal Fihr ialah Quraisy. Namanya Quraisy. Jadi orang kabilah Quraisy ni berasal daripada Fihr. Fihr. Atas daripada Fihr dipanggil Kinani. Kinani. Nisbah kepada Kinanah atas tu. Jadi hak bawah pada Fihr barulah dipanggil Quraisy. Begitu. Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadar, Ibni Kinanah. Ka'ab bin Lu'ay sebelum tu. Ka'ab bin Lu'ay ialah orang yang pertama yang mengumpulkan orang Arab jahiliyah pada hari Jumaat. Dia bercakap, dia ceramah. Dia suruh maknanya membesarkan rumah Allah Ta'ala, Baitullahil Haram, dan menceritakan tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan lahir, dan suruh beriman kalau sempat. Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadar, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad radhiyallahu ta'ala, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Ibni Adnan, sampai kepada Adnan. Ila huna ijma'ul ummah. Sehingga sampai ke Adnan sajalah ijma' yang disepakati oleh ulama'. Wa ma ba'dahu ila Adam la yasihu fihi syai'un yu'tamad. Maka selepas daripada Adnan sampai kepada Nabi Adam semua tu tidak sahih untuk dipegang. Boleh dah? Ada je orang titih, orang tulis balik. Seperti pengarang kitab Syaraful Mustafa tulis sampai ke Nabi Adam. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idzan tasaba lam yujawiz fi nisbatihi ma'ad ibn Adnan ibni Udad. Nabi SAW kalau menyebut tentang keturunannya tidak melampaui, tidak melebihi daripada nama Ma'ad bin Adnan bin Udad. Kemudian Nabi berhenti, summa yumsik wa yaqul kadzaban nasabun. Tidak tepatlah orang yang menulis nasab Nabi SAW selepas daripada Udad sehingga kepada Nabi Adam. Qala Allah Ta'ala firman Ta'ala wa qurunan baina dzalika katsira. Dan banyak kaum. Di antara mereka itu banyak kaum. Wa hadzal nasabu asyraful ansabi 'alal itlaq. Dan ini keturunan ini adalah sebaik-baik keturunan secara mutlak. Fa'an Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Daripada Sayyidina Abbas, saudara Nabi SAW sabda, Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan aku daripada sebaik-baik puak. Yakni puak Quraisy. Ataupun puak Arab. Maafkan saya. Bukan puak Quraisy ni. Ni Arab. Yakni daripada banyak-banyak bangsa, Allah Ta'ala pilih bangsa yang terbaik, yakni bangsa Arab. Summa takhayyara al-qabaila faja'alani min khairi qabilah. Kemudian Allah Ta'ala memilih daripada qabilah-qabilah, lalu Allah Ta'ala menjadikan aku ini daripada sebaik-baik qabilah, yakni Quraisy. Sini baru Quraisy. Summa takhayyara al-buyuta faja'alani min khairi buyutihim. Kemudian Allah Ta'ala memuliakan rumah-rumah, maka Allah Ta'ala menjadikan aku ini daripada sebaik-baik rumah, yakni perkampungan Banu Hashim. Fa'ana khairuhum nafsa wa khairuhum baita. Aku sebaik-baik nyawa, sebaik-baik roh, sebaik-baik zat, wa khairuhum baita, dan dari sebaik-baik asal, sebaik-baik keturunan. Semua tadi tu sampai kepada
Ma'ad, Ibni Adnan, Ibni Udak tu, semuanya tidak pernah menyembah berhala. Tak pernah sembah berhala. Wa an Wasilah bin al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Wasilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Nabi SAW, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila, wastafa min waladi Ismaila bani Kinanata, wastafa bin bani Kinanata Quraishan, wastafa min Quraishin bani Hashimin, wastafa min bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Ta'ala memilih daripada anak Ibrahim itu namanya Ismail untuk dilantik menjadi nabi selepas. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, dan Allah Ta'ala memilih daripada anak Ismail itu Bani Kinanah, keturunan Kinanah. Dalam Bani Kinanah ni banyak pula kabilah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan Allah Ta'ala memilih daripada Bani Kinanah kaum Quraisy, kabilah nama Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah Ta'ala memilih daripada kaum Quraisy itu pula Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Ta'ala memuliakan aku, memilih aku daripada Bani Hashim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah akhtara khalqah فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار بالعرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض فببغضي أبغضهم. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih daripada makhluknya. Lalu Allah Ta'ala memilih Bani Adam. Kemudian Allah Ta'ala pilih daripada Bani Adam. Allah Ta'ala pun memilih kaum Arab. Kemudian Allah Ta'ala memilih daripada Bani Arab. Allah Ta'ala memilih kaum Quraisy. Daripada Quraisy pula Allah Ta'ala memilih Bani Hashim. Daripada Bani Hashim Allah Ta'ala pilih aku. Maka aku ini berpanjangan baik, duduk dalam kebaikan. Ada khiyaran min khiyar, yang terbaik daripada yang terbaik. Ala man ahabbal Arab. Tidakkah kamu tahu orang yang mencintai Arab, maka dengan cintaku aku sayang kepada dia. Dengan sebab dia sayang kepada Arab tu, disebab sayangnya Arab, sayangnya kita kepada Arab sebab Nabi tu, aku sayang, maka ahabbahum, sayanglah kepada dia. Wa man abghadal araba fa bi bughdi abghadahum, maka barang siapa yang membenci Arab, maka dengan kebencianku membencilah mereka. Nabi tak suka orang yang membenci atas nama kebangsaan. Apa ni? Tak wahya aku orang Arab. Nabi tak suka gitu. Nabi bukan marah benci kejahatan orang Arab, tapi Nabi tak suka, maknanya kita benci Arab, benci sungguh-sungguh, bukan sebab jahat je. Dan inilah antara jarum-jarum orang kafir yang letak nak suruh kita ni benci kepada bangsa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya masuk pasal kedua. Habis pasal pertama tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beri nama Muhammad dan sebagainya. Insya-Allah berkat hidup. Daripada ada satu hadis disebut la yubghidul arab illa munafiq. Orang yang benci kepada orang Arab ni orang munafik je. Benci atas nama Arab. Al-faslu tsani fi asma'ihi syarifati sallallahu alaihi wasallam, pada nama-nama Nabi yang baik, nama-nama Nabi yang agung. I'lam anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asma'an katsirah, pada nama Nabi banyak nama-nama Nabi. Qala al-Imam an-Nawawi fi at-Tahdzib, kata Imam Nawawi pada tahdzib asma' wa sifat.
Tahdhib asma' wal lughat. Sila. Qala al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki fi kitabih 'Adilatul Ahwadi fi Syarh at-Tirmidzi. Imam Ibn al-Arabi sebut qala ba'du sufiyah, berkata sebahagian sufiyah, sebahagian ahli sufi. Lillahi azza wa jalla alfusmin, bagi Allah Ta'ala itu ada 1000 nama. Walin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alfusmin, pada Nabi SAW ada 1000 nama juga. Syaraful musamma tadullu ala kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menjadi dalil kepada kemuliaan seseorang tu. Banyak nama yang baik-baiklah. Banyak nama yang buruk-buruk, tambah. Intaha. Dah siapa sufiah ni? Siapa hakikat orang sufi tu? Dalam syarah risalah Al-Qusyariyah ada sebut, orang yang benar hati, orang yang ikhlas pada mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu orang yang sufi sungguh. Ada orang yang sufi palsu, yakni orang yang berlakon sufi. Pakaian sufi, tapi akhlaknya bukan akhlak yang diidamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma'a ana Muhammadun wa ana Ahmad. Bagi aku kata Nabi, banyak nama, antaranya aku Muhammad, aku Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufra, dan aku orang yang menyapu. Sapu kenapa? Yang menghilangkan dengan aku ini akan kekufuran. Dengan sebab aku tubik, aku keluar di atas muka dunia ini, Allah Ta'ala mematikan kekufuran. Wa ana al-hashirul ladhi yuhsyarun nasu ala qadamayya, dan aku orang yang mengumpulkan manusia ala qadamayya, di atas kaki aku. Kenapa ni? Yakni di atas tapak kaki. Orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangun, semua manusia ni ikut belakang Nabi menuju kepada padang mahsyar. Wa ana al-aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, dan aku penutup yang tidak ada selepas aku ini nabi. Bahkan antara Sayyidina Isa dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang nabi. Ikut satu hadis yang sahih, Nabi SAW dan Nabi Isa tak ada nabi antaranya. Ada 1500 tahun lebih kurang. Bukan 1500 tahun. Lebih kurang 500 tahun lebih. Wa an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala laqitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah faqala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa ana al-muqaffi wa ana al-hashir wa nabiyyul malahim. Nabi SAW sahabat berjumpa dengan Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Huzaifah berjumpa, maka Nabi SAW sebut, aku Muhammad dan aku Ahmad dan aku Nabi rahmat, yakni Nabi penyebab rahmat. Wa Nabi taubah, dan Nabi yang menyuruh kepada taubat, ataupun Nabi yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Wa anal muqaffi, yakni aku yang mengikut jejak langkah Nabi sebelum daripada aku. Ataupun al-muqaffa boleh juga. Al-muqaffa itu ialah yang mana diikuti jalan-jalan Nabi. Kan Nabi SAW kan Nabi yang pertama dari sudut alam roh. Nabi cerita bahawasanya aku jadi Nabi ketika mana Sayyidina Adam masih dalam adunang lagi. Wa anal hashir, dan aku orang yang menghimpunkan orang di padang mahsyar. Wa nabiyyul malahim, dan Nabi peperangan. Nabi peperangan lagu mana ni? Nabi yang berjihad. Nabi yang tidak berlengah-lengah dengan jihad. Wa ma'na al-muqaffi al-muttabi'u man qablahu minar rusul. Makna muqaffi yang mengikut orang yang sebelumnya pada kerasulan.
daripada rasul-rasul. Wa kana akhirahum wa khatimahum, dan adalah Nabi SAW itu penutup kepada rasul-rasul. Wal malahim hiyal hurub, malahim itu pula peperangan-peperangan. Fa fi tasmiyatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyal malahim, maka sebab apa beri nama Nabi ni Nabi perang? Sebab apa beri nama perang? Maka jawabnya, Nabi ni isyarat nabiyal malahimi isyaratun ila ma bu'itha bihi minal qital bisayf. Walam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qattu ma jahada sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ummatuhu. Sebab apa nama Nabi ni digelar Nabiyul Malahim, Nabi yang berperang dengan pedang? Kerana tidak pernah ada Nabi dan umatnya berjihad seperti mana Nabi SAW berjihad bersama dengan umat Nabi. Wal malahimul lati waqa'at wa taqa'u baina ummatihi wa bainal kuffar lam yu'had mithluha qablah. Peperangan antara Nabi dan juga bersama dengan sahabat dan orang-orang jahat, orang kafir, tidak pernah berlaku sebelum daripadanya. Kerana umatnya berperang di seluruh dunia pada sepanjang masa, sehinggalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membunuh Dajjal yang buta. Jadi memang dah akan berhenti dah peperangan. Wa fit tahdhib sammahu Allah azza wa jalla fil Qur'ani rasulan nabiyyan ummiyan syahidan mubashiran nadhiran da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira wa ra'ufar rahima wa mudzakiran wa la'alahu rahmatan wa ni'matan wa hadiyan sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahdhib Imam Nawawi, Allah Ta'ala memberikan nama kepada Nabi SAW itu dengan nama Rasul, panggil Rasul, ataupun Nabi, ataupun Ummi yang buta huruf. Yang buta huruf. Syahidan yang menjadi saksi. Mubashiran yang memberi berita gembira tentang syurga. Nadhiran memberi peringatan kepada orang yang mendustakan neraka. Da'iyan ila Allah, yang berdakwah kepada Allah, yang mengajak kepada ketaatan Allah biiznih, dengan suruhan daripada Allah. Wasirajan munira, dan pelita yang menerangkan. Wa ra'ufar rahima, dan yang terlalu kasihan, rauf, rahima, yang nak kebaikan kepada umat dia. Wa mudzakiran, dan memberi peringatan. Wa ja'alahu rahmatan, dan Allah Ta'ala menjadikannya Nabi SAW sebagai satu rahmat. Wa ni'matan, dan nikmat sebagai satu nikmat. Wa hadiyan, dan sebagai orang yang menyuluh jalan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ismi fil Qur'ani Muhammad wa fil Injili Ahmad wa fit Taurati Uhid wa innama summitu Ahid li'anni uhidu ummati 'an nari jahannam. Sabda Nabi SAW, nama aku dalam Quran namanya Muhammad. Dalam Injil orang mengenal aku sebagai Ahmad. Dalam Taurat orang kenal Uhid ataupun Ahid. Aku namakan dengan Ahid kerana aku menghalau, mempertahankan umat aku daripada jatuh ke dalam neraka Jahannam. Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab. Wa zada naqlan 'an Ibn Asakir, dan menambah pula Imam Ibn Asakir, sahib Tarikh Asyam Al-Kabir. Al-Fatih, nama Nabi SAW. Al-Fatih, yang membuka. Wa Taha, nama Taha. Taha juga nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Yasin, dan nama Nabi Yasin. Wa Abdallah, dan hamba Allah. Wa khatamal anbiya, wa khatimal anbiya, dan penutup segala kenabian. Wa qala al-Qustullani fil Mawahib, berkata Imam Qustulani dalam Mawahib. Wal Bajuri fi Hashiyat Syama'il dzakara sahibu kitab Syauqul Arusi, kitab Syauqul Arusi wa unsun nufusi, wa huwa Husain bin Muhammadin ad-Damaghani naqlan an Ka'b al-Ahbar annahu qala ismun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'inda ahli al-jannah. Dalam Hashiyat Syama'il al-Bajuri, pengarang kitab Syauqul Arus wa Unsun Nufus, yakni Ad-Damaghani, menaqalkan daripada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar
Beliau sempat dengan Nabi SAW tetapi tidak sempat melihat Nabi SAW. Masuk Islam pada khilafah Abu Bakar dan katanya pada khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda. Beliau banyak membawa ke dalam agama kita ini cerita-cerita Israiliyat. Tu kan Abul Ahbar. Beliau sebut nama Nabi SAW di sisi ahli syurga Abdul Karim. Namanya Abdul Karim. Wa 'inda ahli nar di sisi ahli neraka Abdul Jabbar. Wa 'inda ahli al-'arsy di sisi ahli arsy. Siapa ahli arsy? Yakni malaikat. Malaikat yang menanggung arsy. Wa 'inda sa'iril malaikah Abdul Majid. Di sisi malaikat Abdul Majid. Wa 'inda al-anbiya dalam kalangan anbiya Abdul Wahhab. Wa 'inda syayatin di sisi syaitan Abdul Qahhar. Wa 'inda al-jin Abdul Rahim. Wa fil jibali Abdul Khaliq di sisi jin Abdul Rahim. Di sisi gunung ganang Abdul Khaliq. Wa fil barari dan di daratan Abdul Qadir. Wa fil bihari di lautan Abdul Muhaimin. Wa 'indal hitan di sisi ikan-ikan Abdul Quddus. Wa 'indal hawami di sisi binatang yang melata Abdul Ghiyas. Wa 'indal wuhush di sisi binatang liar seperti kuda belang dan sebagainya Abdul Razzaq. Wa 'indas siba' dan di sisi binatang buas, binatang seperti singa, rimau dan sebagainya Abdul Salam. Wa 'indal bahaim di sisi binatang tunggangan Abdul Mu'min. Wa 'indat tuyuri dari sisi burung-burung Abdul Ghaffar. Wa fit Taurati mu'dhu. Mu'dhu. Wa fil Injili Taba. Taba tu terjemah kepada mu'dhu. Sama saja. Wa fi suhuf Aqib. Dalam suhuf ada Aqib. Suhuf turun 100 ping. Nama Nabi SAW namanya Aqib. Wa fi Zaburi Faruq. Dalam kitab Zabur Faruq. Wa 'indallahi Taha wa Yasin. Wa 'indal mu'minin Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sisi Allah Ta'ala memanggil Nabi dengan Taha dan Yasin. Di sisi kita pula dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sambung kunyahnya pada majlis yang akan datang pada hari Jumaat insya-Allah Ta'ala. Dan saya minta doa daripada muslimin dan muslimat supaya Allah Ta'ala menjaga keluarga saya daripada segala mara bahaya dan juga moga-moga Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada saya dalam peperiksaan yang sedang saya lalui. InsyaAllah kita akan sambung. Wa kunyatuhu Abul Qasim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. وحقنا بالتقوى والاستقامة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.